Datuk Yang Di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Semasa perbahasan menjunjung kasih Titah Diraja Dewan Rakyat yang telah berlangsung selama 4 hari daripada 14 hingga 21 September yang lepas, seramai 18 orang ahli-ahli yang berhormat telah sudi berbahas dan mengajukan beberapa pertanyaan, isu-isu, cadangan ataupun pandangan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang terlibat semasa ucapan menjunjung kasih. Izinkan saya untuk menjawab semua pertanyaan itu, isu dan cadangan ataupun pandangan yang berhormat yang disuarakan oleh ahli yang berhormat. Saya menjawab ini sekiranya tidak sempat, saya akan membuat jawapan secara bertulis. Ada dua bahagian yang nak dicadangkan, nak dijawab pada hari ini. Yang pertama, dikenali sebagai program pembangunan infrastruktur luar bandar. Dalam program infrastruktur luar bandar ini terdiri daripada jalan luar bandar ataupun ringkasnya JALB dan yang keduanya jalan perhubungan desa JPD. Yang keduanya dipanggil bekalan air luar bandar BALB dan yang ketiganya adalah bekalan elektrik luar bandar BELB. Pasal yang kedua dikenali sebagai pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan masyarakat luar bandar. Satu, program perumahan rakyat termiskin PPRT dan yang kedua program peningkatan pendapatan dan sosioekonomi masyarakat luar bandar. Izinkan saya untuk menjawab perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur luar bandar dan jalan luar bandar. Datuk Yang Di-Pertua, isu yang pertama adalah mengenai program pembangunan infrastruktur luar bandar iaitu jalan luar bandar dan jalan perhubungan desa. Seramai 9 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan isu yang berkaitan dengan jalan di dalam sesi persidangan kali ini. Yang berhormat Ulur Jang, yang berhormat Papar, yang berhormat Rejang, yang berhormat Baram, yang berhormat Kota Belut, yang berhormat Seri Aman, yang berhormat Kota Samarahan, yang berhormat Tumpat, yang berhormat Tanjung Manis dan yang berhormat Lubuk Antu. Yang berhormat Papar ada di sini. Jadi tak payah jawab lah, tak ada sini ya. Yang Berhormat Menteri, siapa tak ada jawapan bertulis lah. Baik, terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Yang berhormat Ulur Jang. Ada. Baik, terima kasih Yang Berhormat Ulur Jang. Berkenaan isu yang dibawa oleh Muhammad Ulur Jang berkaitan dengan baik pulih jalan-jalan, projek naik taraf Jalan Balak ke penempatan semula Tegulang, Pasar 6 di daerah Belaga, lebih kurang 9.5 km. Naik taraf Jalan Balak ke penempatan semula Metalun, Pasar 5, juga dalam daerah Belaga 17.5 km. Dan jalan dari daerah Nyamuk ke SMK Baleh. Saya pernah pergi dulu ke SMK Baleh ni waktu jadi Menteri Pelajaran. Terus ke Rumah Layang, Rumah Gari Nanga dan Kain Baleh. Untuk pengetahuan yang berhormat, semua perkara yang disebut tadi adalah telah diluluskan dalam rolling plan ketiga tahun 2018 dalam rancangan Malaysia 11 dengan kos 61 juta. Ini fasa kelima Tegulang dan 112 juta di penempatan semula Metalun, fasa ke-6. Status terkini kedua-dua projek itu adalah dalam
reka bentuk dan pelaksanaan kerja ukur serta dijangka dapat ditender pada Disember 2021 tahun ini, Yang Berhormat. Untuk malam Yang Berhormat juga, projek jalan dari Rumah Nyamuk ke SMK Baleh terus ke layang Rumah Garing Nganga Kain Baleh telah diluluskan di bawah tajuk projek membina jalan Ngagaat Ngasebiru Rumah Tengku Sungai Gaat bahagian Kapit Sarawak dengan kos keseluruhan 180 juta. Skop projek diluluskan adalah membina jalan sepanjang 30 km standard JKR R1 termasuk 3 buah jambatan. Status projek ini adalah sedang dalam peringkat pelantikan perunding. Dijangka dapat JKR Sarawak sebagai ejen pelaksana dan dijangka akan ditender pada Ogos 2022. Yang Berhormat Kata Belut. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tahu Ibu Berhormat semasa menjadi Menteri Pendidikan, setelah bawa Ibu Berhormat pergi lawatan ke SMK Baleh, itulah jalannya Ibu Berhormat. Kerana semasa itu Ibu Berhormat tanya dengan saya, ada jalan ke tidak? So, macam mana penduduk-penduduk di luar bandar datang semasa lawatan Ibu Berhormat ketika itu. Jadi saya percaya, terima kasih Ibu Berhormat. Ibu Berhormat memang patut jadi Menteri luar bandar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lurujang. Saya pergi ke SMK Baleh. Saya pun tengok masa tu semua ibu bapa datang ke sekolah tu dengan perahu. Kan? Sebab tidak ada jalan dan saya sokonglah apa yang Berhormat minta ini. Dan insya-Allah kita akan bantu untuk menjadi kenyataan Yang Berhormat. Yang Berhormat Kata Belut. Tak ada? Kota Belut. Tak ada, kita pergi kepada Yang Berhormat Baram. Ada. Yang Berhormat Baram. Mengenai isu baik pulih Jalan Balak seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Baram, Yang Berhormat Seri Aman dan juga Lubuk Antu. Kementerian telah komited untuk melaksanakan projek pembangunan di luar bandar, khususnya luar bandar di Sarawak. Untuk makluman Yang Berhormat, 3 projek jalan luar bandar telah diluluskan dalam Parlimen Baram dengan kos keseluruhan 110.6 juta. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, projek Jalan Balak Negeri Sarawak Fasa 4 bahagian Miri diluluskan dalam Rolling Plan pertama Rancangan Malaysia ke-11 dengan kos keseluruhan 70.6 juta yang telah ditangguhkan pelaksananya semasa kerajaan terdahulu. Ditangguhkan semasa kerajaan terdahulu selepas Kerajaan Barisan Nasional. Status semasa projek ini adalah dalam peringkat reka bentuk dan dijangka akan ditender pada April 2022. Selain dari itu, Yang Berhormat, projek Jalan Belisau Merudi bahagian Miri Sarawak telah diluluskan pelaksananya dengan 36 juta. Skop projek ini adalah membina jalan sepanjang 6 km dengan standard JKR R1. Status semasa projek ini adalah dalam proses pelantikan perunding. Untuk makluman Yang Berhormat juga, projek jambatan di Long Sobeng, Ulu Tinjar Baram telah diluluskan pelaksananya dengan kos 4 juta. Skop projek ini adalah pembinaan jambatan sepanjang 50 meter dan dijangka ditender pada bulan Disember 2021. Untuk maklumat Yang Berhormat Seri Aman ada sini? Yang Berhormat Tanjung Manis. Yang Berhormat Kota Semarahan. Ini Yang Berhormat peruntukan besar ni tapi tak ada. Yang Berhormat Sik. Ini bekalan air luar bandar. Sik belakang duk dengar. Terima kasih Sik. Untuk maklumat Yang Berhormat Sik, projek bekalan air alternatif adalah termasuk dalam program bekalan air luar bandar. Program ini meliputi skop penyediaan bekalan air daripada sumber alternatif, air telaga, air tandak, air bukit dan juga air sungai kepada rumah penduduk luar bandar yang belum menerima bekalan air dan tidak ekonomik bagi pemasangan paip retikulasi.
Namun cabaran ada kepada bekalan air alternatif ini kerana nak memastikan pertama sumber air berkenaan bersih, yang keduanya cukup dan yang ketiganya konsisten serta komitmen penyelenggaraan projek oleh komuniti setempat ataupun pihak berkuasa tempatan di negeri berikut. Dan membolehkan bekalan dinamati tanpa gangguan dalam jangka panjang. Untuk makluman yang berhormat, projek bekalan air alternatif di Kedah untuk tahun 2021 diperuntukkan sebanyak RM4 juta dan di Parlimen Sik ada 5 buah kampung dengan anggaran kos 2.1 juta iaitu Kampung Bukit Hangus, Kampung Lubuk Besar, Kampung Hujung Bandar, Kampung Batu Besar dan Kampung Carok Tuk Uban. Projek-projek ini dalam pelaksanaan dan dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Untuk makluman yang berhormat juga, kesemua permohonan baru projek bekalan air bawah bandar yang diterima oleh kementerian ini diperhalusi di peringkat negeri oleh pihak berkuasa air negeri dan juga unit perancang ekonomi negeri untuk disinaraikan dalam sinarai keutamaan negeri sebelum dipanjangkan kepada kementerian untuk pertimbangan selanjutnya. Walau bagaimanapun, kelulusan projek-projek ini adalah tertakluk kepada keupayaan keuangan semasa kerajaan. Yang berhormat Seri Aman tak ada. Yang berhormat Menteri, sedikit penjelasan. Sik. Okay. Ya. Sila. Ya. Terima kasih banyak Yang Berhormat Menteri di atas pengumuman projek yang akan dilaksanakan untuk bekalan air bersih berapa buah penduduk ini, 5 buah kampung tadi. Cuma tadi bekalan air ini adakah dalam termasuk bekalan air awam yang akan diurus oleh operator air negeri ataupun sebagai bekalan air alternatif yang diurus oleh penduduk sendiri? Sebab kita lihat dalam pembangunan air alternatif ini, mungkin juga perlu ada koordinasi dengan pihak berkuasa Jabatan Perhutanan kalau air itu daripada bukit ataupun air tandak ini kerana ada di antara kes-kes yang dibina sebelum ini berlaku pembalakan dan akhirnya berlakulah kerosakan sumber air alternatif itu. Terima kasih, Pak Menteri. Yang berhormat, terima kasih Yang Berhormat Ahli Parlimen Sik. Saya sebut tadi projek ini projek penyelenggaraan oleh komuniti setempat dan juga pihak berkuasa tempatan. Apa yang ada di tempat lain Yang Berhormat, coordination dengan tuan pegawai daerah di daerah masing-masing adalah penting untuk membolehkan tuan pegawai daerah boleh mempengurusikan sebuah task force di antara Kementerian Kesihatan, pegawai-pegawai kesihatan daerah dan juga pihak berkuasa Jabatan Perhutanan dan juga majlis daerah serta ketua-ketua komuniti setempat yang membolehkan usaha untuk penyelenggaraan projek ini ataupun komitmen penyelenggaraan projek ini dapat terus dilaksanakan Yang Berhormat. Saya Terima kasih, Pak teruskan. Menteri. Terima kasih. Saya teruskan. Seri Aman tak ada di sini. Julau. Yang Berhormat Stew. Ini mengenai dengan air juga. Yang Berhormat Stew membangkitkan mengenai dengan projek menaik taraf loji rawatan air Bukit Kemudu. Stew. Untuk maklumat Yang Berhormat, fokus dan objektif utama program bekalan air luar bandar adalah untuk meluaskan liputan bekalan air bersih dan terawat kepada penduduk luar bandar atau kampung yang masih belum menerima bekalan air. Ini termasuk skop menaik taraf loji rawatan air sedia ada bagi meningkatkan bekalan supaya sampai kepada akaun baru. Jadi kebanyakannya yang tidak ada akaun lagi itulah yang sangat-sangat diusahakan Yang Berhormat. Projek menaik taraf di air Bukit Kemudu ni, di Stew ni akan memberi manfaat kepada 55 buah rumah di kawasan Stew. Projek ini telah dipertimbang oleh kementerian dan dikemukakan pada pihak APU untuk kelulusan di bawah program air luar bandar melalui sumber peruntukan RP2 Rancangan Malaysia ke-12 tahun 2022. Kelulusan projek ini adalah tertakluk kepada pertimbangan dan keadaan keupayaan kewangan semasa kerajaan.
Terima kasih Menteri. Terima kasih Stu. Bagi pada bekalan elektrik luar bandar untuk bekalan elektrik di luar bandar untuk Kerajaan Negeri Sarawak, kerajaan telah meluluskan 1.486 bilion dalam rancangan Malaysia ke-11 bagi tujuan projek-projek bekalan elektrik luar bandar bagi negeri Sarawak. Dan ini dianggarkan lebih kurang 21,535 buah rumah dengan 100,675 penerima manfaat. Manakala tahun 2021 ini 83.6 juta telah diperuntukkan melibatkan 11 projek yang melibatkan peruntukan untuk kerja-kerja awalan dan pelantikan perunding. Pasir Mas. Ada tak ada? Pasir Mas. Tak ada. Okey, kita pergi kepada Yang Berhormat Beaufort. Ada. Ini mengenai dengan isu Bena Baru dan juga baik pulih rumah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Beaufort. Kementerian sentiasa komited untuk membantu rakyat di luar bandar, khususnya golongan miskin dan juga miskin tegar bagi meningkatkan kehidupan mereka dalam bantuan rumah kediaman yang kondusif ataupun yang lebih baik. Dalam rancangan Malaysia ke-12, kerajaan mempunyai peruntukan lebih kurang 1.31 bilion dalam tempoh 2021 hingga 2025. Ini boleh dianggarkan untuk menyiapkan 50,000 buah rumah ataupun unit rumah, manfaat lebih kurang 250,000 ahli isi rumah. Dan untuk tahun ini, kerajaan telah meluluskan 275 juta membina 12,800 unit rumah yang manfaatnya adalah 64,000 ahli isi rumah di luar bandar di seluruh negara. Yang Berhormat, ya, terima kasih untuk 50,000 keluarga yang memerlukan. Saya ingin bertanya berapa banyak daripada itu yang diperuntukkan khusus untuk negeri Sabah? Terima kasih. Yang Berhormat Beaufort, saya tidak ada figure. Saya akan bagi jawapan kepada Yang Berhormat secara bertulis mengenai dengan khusus untuk rumah baru dan juga baik pulih bagi negeri Sabah. Kota Semarahan. Tak ada. Potong bajet dia sikit lah. Baik, kita masuk. Kalau tak ada, bagi Imam Kapit lah. Ini kita pergi kepada program selanjutnya, iaitu program peningkatan pendapatan dan sosioekonomi masyarakat luar bandar. Yang Berhormat Beaufort menyentuh mengenai isu pembangunan sosioekonomi yang dibangkitkan. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, saya jawab ni kepada pengurusi MARA. Untuk maklumat Yang Berhormat, MARA telah menerajui pembangunan Bumiputera sejak 55 tahun yang lalu dan sentiasa memainkan peranan penting dalam mencorak transformasi sosioekonomi melalui 3 sektor utama, iaitu keusahawanan, pendidikan dan pelaburan. Dan MARA meneruskan agenda memperkasa Bumiputera di bawah wawasan melalui Plan Strategik MARA 21-25 yang dilancarkan pada 5 April dengan memberi fokus kepada 4 trust, 17 strategi dan 22 outcome keberhasilan bagi memacu pembangunan sosioekonomi Bumiputera. Di bawah RP1,
Rancangan Malaysia 12 sebanyak 3.51 bilion bajet pembangunan dan mengurus telah diperuntukkan kepada MARA bagi melaksanakan pelbagai program projek yang manfaatnya kepada 20,500 usahawan, 171,533 pelajar di seluruh negara. Itu jawapan kepada default. Macang, Yang Berhormat dari Macang. Untuk Yang Berhormat Beaufort, ada satu lagi soalan yang berkaitan dengan migrasi between the luar bandar ke bandar dan pola migrasi ada juga menunjukkan yang diberi oleh statistik bahawa ada juga berlaku penduduk-penduduk di kawasan bandar ni yang balik ke luar bandar. Jumlah proses ini, peningkatan ini ataupun proses migrasi ini pada tahun 2020 lebih kurang 18%. Ini barangkali ada kaitan dengan apa yang berlaku pada waktu ini, pandemik COVID-19. Dan pada masa yang sama, kita juga mempunyai program yang dijalankan oleh KPLB bagi mengurangkan jurang sosioekonomi di antara bandar dan luar bandar. Dan sekiranya kita semakin aktif membolehkan penduduk di luar bandar, kita berusaha bersungguh-sungguh kemungkinan migrasi dari luar bandar ke bandar ini dalam proses yang lama tidak akan ada lagi jumlahnya, kecuali bagi anak-anak yang nak membuat pelajaran, sebab banyak sekolah-sekolah ataupun institusi pengajian itu berada di bandar. Yang Berhormat Kota Semarahan tak ada di sini. Yang Berhormat Cameron Highland. Tak ada. Ini tanya mengenai dengan orang asli. Saya boleh kita jawab secara bertulis lah Yang Berhormat Datuk Speaker kerana dia orang tak ada. Boleh Yang Berhormat. Hari Khamis malam Jumaat agaknya semua dah balik. Awal yang balik Yang Berhormat. Itulah Yang Berhormat nak buat macam mana? Datuk Speaker, kalau boleh yang mengenai orang asli itu biar jawab sekarang walaupun yang bertanya tak hadir kerana kita semua nak tahu juga. Kalau Kurang jawab pada secara Menteri, Yang bertulis Berhormat. kita tak dapat. Dia ada lagi 6 minit 30 Ya, saat. masih ada masa Okey, lagi. Pulang pada Harap Menteri. jawab. Yang Berhormat Shah Alam minta jawab bagi. Ya, pasal di Shah Alam pun ada kampung orang asli. Kita pun nak tahu juga. Tak apa Yang Berhormat. Dekat Bukit Cerakah tu. Dia minta, Yang Berhormat Cameron Highland minta kalau boleh nyatakan bantuan kepada orang asli yang terjejas. Jadi langkah Kementerian KPLB melalui JAKWA, sebuah agensi yang menjaga haiwan orang asli, beberapa langkah diambil untuk jangka pendek dan jangka panjang bagi mengatasi masalah masyarakat orang asli yang terjejas. Jangka pendeknya pada bulan Mac 2020 sehingga kini, sebanyak 5 fasa pemberian bakul makanan telah dilaksanakan. Bagi tahun 2020, sebanyak 3 kali merangkumi 3 fasa yang berjumlah 165,087 bakul makanan bersamaan dengan nilai RM18.8 juta telah disediakan sebanyak 3 fasa. Kemudian pada 2021, Kementerian telah melaksanakan 2 fasa pemberian bakul makanan diedarkan dengan
diedarkan adalah 125,669 bakul makanan bersama 22.4 juta melalui peruntukan Pelan Pemulihan Negara Pemulih dengan pecahan Pasal 1 dan Pasal 2, 62,269 dan Pasal 2, 63,000. Selain penyelesaian jangka panjang, Kementerian telah melaksanakan pemberian geran bantuan bimbingan usahawan orang asli sejak 2020 hingga September 2021. Sebanyak 121 usahawan orang asli telah diluluskan geran bantuan dengan jumlah kelulusan 1.639 juta. Tambahan itu, ada 3 kursus keusahawanan telah dijalankan untuk pendedahan kepada orang asli untuk mengenai perniagaan atas talian. Dan selain dari itu, kerajaan telah memperuntukkan pemberian bantuan input pertanian berjumlah 4.5 juta sejak tahun 2020 hingga kini. Pemberian bantuan input pertanian adalah dapat memanfaatkan lebih kurang 5,800 petani orang asli. Kaitan dengan itu jawapannya, Yang Hormat. Menteri Julau. Datuk Speaker, boleh saya soal berhubung Menteri, dengan boleh bagi masalah jawapan untuk Julau tadi? Minta maaf. Julau hadir di sini. Speaker, mana satu? Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Julau. Julau, Kami kita minta bagi jawapan betul ni. jawapan pada soalan dia. Dah habis dah, nanti saya bagi jawapan bertulis. Okey, boleh. Terima kasih. Okey. Yang Berhormat Shah Alam saya rasa pasal orang asli. Ya, terima kasih. Ada lagi. Datuk Speaker. Ya, nak tambah sikit je yang pasal bantuan untuk membantu golongan orang asli ni. Saya difahamkan bahawa masalah geran tanah di beberapa kawasan ya masih lagi merupakan isu yang dipertikaikan dan saya ingin tahu kalau pihak kerajaan telah membuat satu keputusan berhubung dengan permohonan geran tanah bagi golongan orang asli. Pengetahuan Yang Berhormat Shah Alam, Kementerian KPLB telah melantik juruukur dan telah membuat ukuran ataupun juruukur telah dilantik dan membuat kerja-kerja pengukuran ini di kebanyakan negeri, kecuali saya ingat yang dalam taklimat kementerian kepada saya, yang tak ukur lagi ni hanyalah negeri Perak. Di negeri-negeri lain sudah ada pengukuran. Alright. Akhir sekali daripada SIK dan juga Tampin berhubung dengan bantuan kepada pekebun kecil untuk meningkatkan hasil pengeluaran, aktiviti hiliran yang meningkatkan pendapatan melalui RISDA, kerajaan telah menyediakan bantuan kepada pekebun kecil. Yang pertama, skim getah matang yang memberi bantuan input dan peralatan. Sejumlah 24.1 juta telah diperuntukkan di mana 28,778 orang pekebun kecil menerima manfaat ini. Aktiviti ekonomi tambahan dan keusahawanan yang memberi bantuan dalam bentuk peralatan, mesin dan bahan mentah, input pertanian serta bimbingan dan latihan keusahawanan memfokuskan kepada pembangunan produk, pemasaran dan pensijilan. Ini sejumlah 19.97 juta telah diperuntukkan kepada 1,997 orang usahawan pekebun kecil yang menerima manfaat. Ya, Mak Menteri, sikit je. Tampin. Pontian juga. Tadi ada berhubung kait dengan soalan yang Tampin. Bagi Syed dulu. Syed. Saya sikit dulu. Terima kasih, Yang Mak Menteri. Berkaitan dengan industri hiliran getah ini, ketika Yang Berhormat Menteri sebagai Menteri Besar Kedah dulu dilancarkan Kedah Rubber City di Padang Terap. Jadi saya nampak projek itu sangat manfaat besar jika dapat dilaksanakan sepenuhnya dan limpahannya sudah pastilah untuk dirasai juga pekebun kita di SIK itu. Jadi adakah pihak kementerian juga melihat projek Kedah Rubber City ini untuk disegerakan segala persiapannya bagi kita membantu penerus-penerus kita dalam hiliran industri ini. Terima kasih. Ya, sambung. Padang Terap, Menteri Pontian. Saya ada membangkitkan untuk KPLB iaitu perlu membina pusat-pusat pemasaran online desa
Dan apakah transformasi segera untuk menaikkan pendapatan rakyat di luar bandar? Saya kira oleh kerana Menteri sebut tidak akhir sekali, rasanya macam saya ini tidak diberi jawapan. Kalau boleh bertulis, pusat-pusat pemasaran online desa dan menaikkan pendapatan rakyat luar bandar. Terima kasih. Tampin dah mencelah sedikit tentang apa yang dibangkitkan di dalam perbahasan yang lepas, iaitu ramai di antara masyarakat luar bandar pada ketika pandemik ini menghasilkan barangan pertanian. Jadi yang jadi masalahnya ialah banyak hasil daripada pertanian ini tidak dapat dipasarkan. Apakah usaha yang telah dilaksanakan ataupun dilakukan oleh kementerian dalam menyelesaikan masalah ini? Itu persoalan yang dibangkitkan. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, untuk soalan dari SIK, Kedah Rubber City ini adalah di bawah kelolaan Northern Corridor Economy Region, NCER, dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kedah. Dan sekarang ini proses penyediaan tempat ataupun Rubber City Center ni sedang giat dijalankan, dan bekalan elektrik sedang diusahakan untuk dibawa masuk transmission line 132 kV dan juga loji bekalan air yang terpaksa di-upgrade untuk membolehkan tapak ini digunakan untuk membuat kilang bagi produk hiliran dalam industri getah. Dan saya menjangkakan kalau semua berjalan lancar, Kedah Rubber City ini boleh beroperasi pada awal 2023. Untuk Yang Berhormat Pontian, pusat-pusat pasaran luar bandar, yang ini jawapannya Yang Berhormat Pontian panjang kerana melibatkan usahawan yang ada, sebab kita ada usahawan dalam MARA, kita ada usahawan dalam FEKRA, kita ada usahawan dalam RISDA. Selain daripada core business dia dalam perniagaan ataupun dalam hal dia, tapi dia ada banyak. Jadi saya boleh memberi detail tu Yang Berhormat dalam bentuk jawapan bertulis. Bagi Tampin, sama juga, banyak barangan, jadi saya tak nak tolak-menolak dengan kementerian, cuma saya boleh sebut bahawa kita ada usaha untuk membantu petani di luar bandar juga, Yang Berhormat. Tapi pada masa yang sama, Kementerian Pertanian sebenarnya lebih dekat dengan apa yang Berhormat sebut. Walau bagaimanapun, KPLB sebagai sebuah kementerian yang menjaga orang luar bandar ni, kita sedar bahawa ada banyak perkara yang disebut mengenai dengan barangan yang nak dipasarkan itu. Jadi saya boleh dapatkan detail Yang Berhormat daripada kementerian, dan saya juga memberi jawapan secara bertulis kepada Yang Berhormat. Datuk Yang Di-Pertua, akhir sekali, selaras dengan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam ucapannya menyebut mengenai dengan keluarga Malaysia, dan menjadi hasrat dan wawasan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk melihat bahawa penduduk di luar bandar dapat menikmati usaha-usaha kerajaan ini. Kita beriltizam untuk melihat penduduk di luar bandar juga menikmati aspek kehidupan yang lebih baik dalam sosial, dalam ekonomi dan budaya. Dan lebih penting daripada itu, salah satu yang kolaborasi Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan Kementerian Komunikasi adalah hal yang berkaitan dengan capaian internet di luar bandar. Ini pada saya adalah sesuatu yang sepatutnya kita mengambil secara serius untuk melihat bahawa penduduk di luar bandar juga
menikmati capaian internet ataupun liputan internet lebih baik. Terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas mengenai Kementerian Luar Bandar dan insya-Allah kita boleh memberi jawapan-jawapan bertulis kepada rakan-rakan yang tidak hadir pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang